Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Masjid Qariah Seberang Batu Ampar Tuan Encik Jalal, juga yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Syiah, ahli-ahli tuan-tuan konsensus masjid, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas lempar kurnianya. Maka subuh ini sekali lagi kita sama-sama berjemaah salat subuh berjemaah, dan seterusnya dia menambahkan sedikit ilmu yang berkaitan dengan kematian dan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan yang dirahmati Allah, pagi ini kita masuk pada tajuk yang bab yang ke-139, iaitu tajuk dia ialah kunci syurga. Kunci syurga adalah kesaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan salat. Itu kunci syurga. Iaitu bersaksikan bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan satu lagi iaitu salat merupakan kunci kepada syurga. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan bahawa Wahab bin Munabbih rahimahullah, ini seorang tabi'in ni, Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah ditanya, bukankah kunci syurga itu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Beliau pun menjawab benar. Wahab bin Munabbih ditanya tentang kunci syurga, bukankah kunci syurga itu tiada Tuhan selain Allah? Dan Wahab bin Munabbih pun menjawab benar, kunci syurga itu adalah tiada Tuhan selain Allah. Kemudian dia sambung lagi, tapi tidaklah berguna sebuah kunci kecuali kunci tersebut mempunyai gigi. La ilaha illallah sebagai kunci syurga, kata Wahab bin Munabbih, tak berguna kalau sekiranya kunci itu, iaitu la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu mempunyai gigi. Kalau tak ada gigi, tidak bermakna la ilaha illallah itu. Apa maksud di gigi ini, tuan-tuan? Apabila kamu mempunyai kunci yang mempunyai gerigi, maka pintunya akan terbuka untukmu. Jikalau tidak, maka pintu itu tidak akan terbuka. Sedangkan gerigi kunci syurga itu adalah tauhid, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah gerigi ataupun gigi kunci syurga, iaitu tauhid. Dan tauhid itu ialah apa dia? Mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Itulah dikatakan gerigi ataupun gigi kepada kunci syurga. Kita melafazkan kalimah la ilaha illallah tidak cukup, ya. Setakat la ilaha illallah sahaja, mestilah diikuti dengan kefahaman kita ataupun ilmu kita berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala perintahnya, ya, dan menjauhi segala larangannya. Itulah dikatakan kunci syurga yang sebenarnya. Bukan setakat la ilaha illallah, tak ada ilmu di dalamnya. Baik itu kita belajar ilmu tauhid bertujuan untuk kita memahamkan apakah yang di bawah kalimah la ilaha illallah, di dalam kandungan kalimah la ilaha illallah itu, ya, di dalamnya ada, ya, 50 aqaidul iman, iaitu 50, ya, simpulan-simpulan iman, ya, iaitu dia bersifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat 20 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat harus, satu sifat harus, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala dah ada dah, ya, 41. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat wajib, sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat harus bagi Rasul, ada 9. 41 campur 9, 50. 50 itu dipanggil aqaidul iman. Dan aqaidul iman ni di bawah, di dalam kandungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di bawah kandungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 50 aqaidul iman. Jadi inilah kunci, ya, kunci syurga yang sebenarnya. Yang di akhirat besok, ya, kalimah la ilaha illallah ini akan masuk dalam bakul ataupun timbangan sebelah kanan kita. Kalau sekiranya timbangan sebelah kanan kita itu ringan dan sebelah kiri kita itu berat, itu banyak melakukan maksiat, dan sebelah kanan kita itu ringan, kurang melakukan amalan saleh, maka oleh kerana kita orang yang selalu berzikir dengan kalimah la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan masuk ke dalam timbangan sebelah kanan, dan timbangan sebelah kanan kita akan menjadi lebih berat daripada timbangan sebelah kiri. Okay. Satu saja kalimah la ilaha illallah saja akan menjadikan timbangan sebelah kanan kita lebih berat daripada timbangan sebelah kiri. Dan dengan yang demikian, maka kita pun menjadi ahli syurga, insya-Allah. Okay, tuan-tuan. Sedangkan gerigi kunci syurga itu adalah tauhid, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini tidak hanya bertauhid saja, kerana iman itu adalah dalam perkataan dan perbuatan. Bukan setakat kita menyebut kalimah la ilaha illallah dan kita tahu dengan 50, okay, aqaidul iman ni kita tahu semuanya dan kita faham. Bukan setakat itu sahaja, tetapi, ya, hendaklah dengan perbuatan, hendaklah kita mengamalkan atau melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau ditanya tentang arti iman, maka dijawab arti iman itu ialah tasdiqun bil qalbi wa takrirun bil wa iqrarun bil lisan wal amal bil jawari. Maksud dia tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati, ya, wa iqrar bil lisan, kemudian dilafazkan dengan lidah, wal amal bil jawari, dan beramal dengan seluruh anggota tubuh badan kita, barulah dikatakan iman. Kalau kita percaya dalam hati je, ikrar saja pada lidah tapi tak ada amalan, ya, tak dilakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belumlah kita dikatakan seorang yang benar-benar beriman, dan belumlah lagi kita termasuk dalam golongan orang yang dah ada kunci, ya, untuk masuk ke dalam syurga. Baik, tuan-tuan. Ini bab kunci syurga, ya. Kunci syurga
Yang paling mudah sekali kita nak faham ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tahu isi kandungannya, kemudian beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya bab yang ke-140, tidak membunuh orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan, tidak membunuh orang yang bersaksi iaitu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebut dalam sabda bahawa Rasulullah diperintahkan supaya memerangi manusia ini sehingga semuanya mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah tugas risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu membawa kalimah la ilaha illallah. Sehingga kan sahabat-sahabat yang menjadi pengikut ataupun yang menjadi umat Muhammad ataupun yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah dari satu tempat ke satu tempat, bukan nak cari kekayaan, bukan nak cari harta, tapi nak menyelamatkan kalimah la ilaha illallah. Sahabat-sahabat Rasulullah berpindah ke Madinah berduyun-duyun, berpindah. Mereka tidak berpindah waktu siang, mereka berpindah waktu malam. Pagi besok pemimpin-pemimpin jahidah tengok rumah-rumah kosong. Rupanya orang Islam dah berpindah beransur-ansur pada malam. Jadi tak dapat dihalang, sebab mereka berpindah bukan kerana harta, bukan kerana kekayaan, bukan kerana nak dapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat, tapi mereka nak mempertahankan ataupun menyelamatkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pindah setiap malam berpindah sehingga kosong Mekah. Rumah-rumah banyak kosong. Sebab apa? Berpindah kerana nak mengembangkan kalimah la ilaha illallah ke negara lain, iaitu ke negeri Madinah waktu itu. Jadi Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, kata, aku tidak diperintahkan melainkan memerangi manusia hingga semuanya mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga semuanya dicapai dan Rasulullah mencapai matlamat diutuskannya untuk manusia di alam ini adalah untuk menyampaikan kalimah la ilaha illallah. Dalam firman Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam ini. Baik itu dalam tempoh 100 tahun negara Islam telah berkembang, menakluki negara-negara, negeri-negeri yang di sekeliling Jaziratul Arab, negeri Arab, dalam masa 100 tahun, sehinggalah sampai kepada Jordan. Jordan tu kawasan Pasir ada. Itu semua telah ditakluk sebelum 100 tahun. Dan hampir 100 tahun tentera Islam telah sampai ke Andalusia. Telah sampai ke peringkat yang menyeberang lautan Gibraltar, sampai ke Andalusia. Tuan-tuan kena tahu bahawa Indonesia itu dulu adalah Indonesia, sekarang ni adalah Spanyol. Spanyol itu Andalusia. Tuan-tuan pun jumpa satu daripada agensi haji dan umrah, iaitu Al-Andalus. Agensi apa? Andalusia kan? Andalusia. Ambil sempurna nama tu. Bagaimana tentera Islam masuk ke Andalusia, dan setelah masuk ke kawasan ke negara Indonesia tu, diceritakan tentera Islam yang diketuai oleh Musa bin Nusair waktu tu. Musa bin Nusair telah membakar semua kapal-kapal
yang menyeberang Selat Gibraltar tu, supaya tentera Islam yang masuk ke Indonesia tu berperang dan tidak ada keinginan untuk balik sebab tak ada kenderaan nak balik. Bakar dulu. Itu yang diceritakan lah. Tapi ada juga khilaf-khilaf pendapat-pendapat di situ. Tapi kita ambil yang poin yang besarnya, itu tentera Islam telah menyeberang masuk ke Andalusia dan semua alat-alat semua kapal mereka telah dibakar hangus untuk mereka terus berjuang tanpa ingat nak balik. Lepas itu mereka berjaya sampai ke Cordoba, sampai lagi masuk ke dalam Andalusia. Dan selepas daripada itu kita dapati perkembangan Islam begitu hebat sekali bila orang-orang Islam memerintah selama 800 tahun di Andalusia dan menubuhkan banyak universiti, termasuklah Universiti Cordoba. Lepas itu lahir daripada universiti tersebut beberapa ulama, di antaranya Al-Qurtubi rahimahullah, adalah kelahiran daripada Andalusia dan dia menjadi seorang ulama tafsir yang hebat. Tetapi dia kemudian berpindah ke Algeria lah. Baiklah tuan-tuan, tugas Rasulullah SAW ialah supaya semua penduduk dunia ini dapat mengucap dua kalimah syahadah, mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan beriman kepadaku dan terhadap apa yang aku bawa. Itu tugas Rasulullah SAW. Tugas kita adalah menyambung tugas Rasulullah SAW. Sebab itu sambungan daripada tugas Rasulullah SAW itu yang kemudiannya selepas Rasulullah wafat, maka Khalifah Abu Bakar menggantikan Rasulullah dan menyambung tugas tersebut, bukan sebagai Nabi lah, tapi sebagai Khalifah. Khalifah ini ganti tugas Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ada menyebut dalam hadisnya, antara mereka yang akan meneruskan tugas Rasulullah SAW ialah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris para Nabi. Inilah penerusan Islam itu sampai ke seluruh dunia. Daripada umat Islam yang sangat sedikit pada mulanya, bermula daripada 10 orang, 4 orang, 10 orang, hari ini umat Islam berjumlah lebih kurang 1.4 bilion. Jadi ini perkembangan setelah 1400 tahun dah, tuan-tuan. Maka apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka darah dan harta mereka diharamkan untukku kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu telah mengucap dua kalimah syahadah, maka darahnya dan nyawanya haram untuk dirampas, hartanya dipelihara dan di bawah lindungan pemerintah Islam. Harta, nyawa dia, umat Islam ni, darah dia, bila dia dah mengucap dua kalimah syahadah, adalah di bawah lindungan pemerintah Islam waktu itu. Sebab itu bila Islam menaklukkan satu-satu kawasan, dia bagi dua pilihan ataupun tiga pilihan kepada penduduk kawasan yang telah ditakluk itu, sama ada masuk Islam ataupun bayar jizyah ataupun terus diperangi. Jadi macam itulah, bila masuk ia dapat memerintah sebuah negeri itu, diberi pilihan. Masuk Islam, maka semuanya selamat, harta selamat, darah selamat, nyawa selamat. Kalau tak masuk Islam, bayar cukai, jizyah, ikut kepala. Dulu jizyah ikut kepala. Itu pun tak ada, masuk Islam pun tak ada, maka barulah berlaku peperangan. Maka berperanglah orang Islam dengan penduduk tersebut. Tak ada perdamaian sebab mereka tak mengucap dua kalimah syahadah. Harta dan darah mereka adalah di bawah lindungan
pemerintah Islam, diharamkan untuk dirampas, diambil dan sebagainya, kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam ataupun di bawah undang-undang Islam lah. Artinya kalau mereka melakukan pengkhianatan, melakukan perkara-perkara yang menentang ajaran Islam, mereka membunuh antara satu sama lain, mereka keluar daripada Islam, murtad dan sebagainya, maka barulah diserang mereka. Dah masuk Islam, keluar daripada Islam, iaitu murtad, maka berlakulah peperangan. Seperti pada zaman Abu Bakar, beribu-ribu orang keluar daripada Islam, murtad, sudahnya mereka berperang dengan pemerintah Islam waktu itu. Itu hak dalam undang-undang Islam. Bila seseorang itu keluar daripada agama Islam setelah mereka memeluk agama Islam, maka mereka dihukumkan murtad. Dan kalau ramai, mereka boleh diperangi dan boleh berperang dengan mereka. Kalau sedikit, maka perlu dihukum dan ditangkap dan dihukum sebagai orang yang murtad lah. Dihukum bunuh kerana murtad pada agama. Murtad ni maknanya berpaling tadah pada agama Islam. Dan kalau dah masuk Islam dan bersabda kalimah syahadah, kita keluar, itu murtad, maka hukuman kepada orang yang murtad ni ialah dibunuh. Dan kalau ikut dalam kitab Kifayatul Muhtadi, Musannaf Abu Daud Al-Fatani menyebutkan bahawa orang yang dah dibunuh kerana murtad tak boleh dikuburkan di tanah perkuburan orang Islam, dan tak boleh disemayangkan, tak boleh dikafankan. Mereka hanya dibungkus sahaja dan diberi makan kepada binatang. Ini hukum murtad. Diberi makan kepada haiwan, diberi makan pada anjing dan sebagainya. Tak ada nilai. Bila orang dah murtad, tak ada nilai di segi agama Islam, tak ada nilai lagi dah. Bila ada hukum bunuh, maka dia dibungkus sahaja, kemudian diberi makan pada binatang. Itu nilainya. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian kita masuk pada bab yang ke-144 pula. Ini tak terangkan, hisab mereka hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa yang menjadi pegangan pada umat Islam, bahawa apa-apa sahaja yang kita lakukan masa kita hidup kat dunia ini dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Quran menyebut, innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat penghisapan dia. Boleh tahu seseorang itu apakah melakukan perkara yang baik atau yang buruk, dah ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bab yang ke-144, bab yang ke-141, darah, harta dan kehormatan seorang mukmin haram atas mukmin lainnya. Darah, harta dan kehormatan seorang mukmin adalah haram bagi mukmin yang lain untuk memilikinya, mengambilnya, merampasnya, tanpa hak. Dan besarnya perkara ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara ini akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti sebagai satu perkara yang paling besar. Di akhirat besok, perkara yang paling besar sekali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah perkara yang berkaitan dengan orang mukmin merampas hak mukmin yang lain. Itu perkara yang besar. Merampas harta mukmin yang lain, merampas kehormatan mukmin yang lain. Sebab itu hukumnya haram kita mengambil hak orang Islam yang lain tanpa keizinan dia lah, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan Rasulullah SAW telah bersabda pada masa haji wada, haji yang terakhir setelah tunaikan haji, Rasulullah telah bersabda, mungkin di sini maksudnya Rasulullah telah berucap, ingatlah, sesungguhnya hari yang paling haram adalah hari kalian ini. Hari yang paling haram, iaitu hari apa?
berada di padang Arafah lah, menunaikan haji. Bila buat sesuatu di padang Arafah dalam musim haji, itulah dosa yang paling besar sekali. Haram melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah di padang Arafah semasa menunaikan haji wada, masa menunaikan haji. Dan haramnya itu adalah lebih tinggi daripada haram kalau kita melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah di tempat-tempat lain. Paling haram kita buat sesuatu ialah di padang Arafah semasa kita menunaikan haji. Dosanya lebih besar daripada tempat lain. Tempat yang paling haram adalah tempat kalian ni. Ingatlah, darah dan harta kalian adalah haram seperti haramnya hari ini. Sama jugalah bila kita melakukan perkara yang bertentangan dengan hukum Allah di padang Arafah semasa haji wada ataupun masa menunaikan haji, itulah paling besar dosanya. Tapi dosa yang lebih besar daripada itu, dan darah dan harta kalian adalah haram juga. Dan dosa yang paling besar juga yang sama dengan dosa yang kita lakukan di padang Arafah semasa kita menunaikan haji, ialah kita mengambil hak orang lain, mengambil nyawa orang lain, saya mengambil darah, mengambil nyawa orang lain ataupun mengambil harta orang lain adalah sama haramnya, sama tinggi darjat haramnya seperti kita melakukan perkara yang maksiat di padang Arafah. Ingatlah sesungguhnya harta dan darah kalian adalah haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini pada bulan yang haram ini. Jadi haramlah kita mengambil harta orang lain. Lebih-lebih lagi lah kalau harta itu kita ambil di waktu kita sedang menunaikan ibadah haji di padang Arafah. Itu lebih haram. Sama lah macam kita dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, kalau kita melakukan perkara-perkara yang amal saleh, maka pahalanya berganda-ganda. Pahala pula berganda-ganda dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang dipanggilkan bulan apa, Allah, Rasulullah menjadi lebih pemurah dalam bulan tersebut. Bulan yang mulia, bulan yang dipanggil bulan barakah. Kalau di Arab, bulan Ramadan dipanggil Ramadan Al-Mubarak. Kalau di Malaysia dipanggil Ramadan apa? Di Malaysia dipanggil Ramadan Mubarak. Di Mekah, di negeri Arab, Ramadan dipanggil Ramadan Karim. Apa ni Karim? Karim maksudnya pemurah. Selain daripada makna mulia, Karim juga maknanya pemurah. Sebab itu kalau sesiapa yang pernah ada pengalaman menaikkan haji dalam bulan Ramadan, dia pasti ramai jutawan Arab, orang kaya Arab, mereka tidak kedekut dan tidak bakhil. Sebaliknya mereka bersedekah sepanjang bulan Ramadan itu. Mereka memberi sedekah kepada jemaah-jemaah haji dan setengah-setengah pelajar-pelajar yang ada di Mesir waktu itu. Tak payah lagi buat buka puasa ke rumah, sahur ke rumah. Dah siap dah. Kalau nak buka puasa, sahur dah disediakan oleh mereka-mereka yang orang-orang Arab yang kaya-kaya ni, jutawan-jutawan ni menyediakan makanan percuma di rumah mereka. Mereka dirikan kemah dan siapa saja boleh makan dalam bulan Ramadan, buka puasa dan bersahur. Dan kita juga buat kat Malaysia ni, tuan-tuan. Antara masjid yang buat, dan sekarang ni masjid-masjid kita pun dah mula ikut, iaitu mula yang sangat masyhur waktu tersebut, semasa saya belajar lagi, iaitu Masjid Kampung Baru. Siapa je nak buka puasa, datanglah ke sana. Terkenal dengan bubur apa dia? Bubur lambu. Makanlah bubur lambu, orang banyak makan. Dah terlalu ramai sangat orang datang, dia sekat sikit lah. Dia bagi mangkuk tertentu, tak boleh lah orang bawa
Bawa apa? Bawa plastik besar-besar, bawa balik rumah. Ya? Untuk keluarga berapa ramai datang 5 orang, dia bagi mangkuk, 5 mangkuk. Makan kat situ. Masa buka puasa. Dan masa sahur pun begitu juga, boleh sediakan makanan. Ini maknanya menepati maksud Ramadan Karim, Ramadan yang pemurah dan Ramadan yang mulia dan Ramadan yang berkat. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bagaimana Rasulullah menyebutkan, iaitu harta dan darah orang Islam ni haram orang Islam lain merampas dan mengambilnya tanpa hak, tanpa mengikut undang-undang Islam yang sebenarnya. Dan hadis juga diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Jabir radhiyallahu anhu dengan makna yang sama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan setiap Muslim haram atas Muslim lainnya, baik darahnya, kehormatannya dan hartanya. Jadi setiap orang Islam adalah dilindungi oleh semua orang Islam. Harta, darahnya dan nyawanya, kehormatannya adalah dilindungi di bawah undang-undang Islam. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, sekali itulah dulu pada pagi ini yang dapat kita nukilkan daripada kitab ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu kepada kita, dan juga menjadi amalan. Sebenarnya saya sebutkan awal tadi, iman itu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amal bil jawarih. Sekali itulah dulu, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil mukarramin fi hamatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.